Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita nak belajar bab 1 iaitu berkaitan daya dan gerakan. So di akhir pengajaran ini kamu akan tahu bagaimanakah daya paduan boleh ditentukan. Seterusnya bagaimanakah satu daya boleh diledakkan kepada dua komponen. Dan juga kamu akan belajar tentang bagaimanakah daya-daya dalam keseimbangan diwakili oleh gambar ranjau vektor. Dan yang terakhir sekali, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemalar spring. Okey, seterusnya standard kandungan iaitu daya dan gerakan, daya paduan. Okay, standard pembelajaran pula, murid boleh pertama menyatakan maksud daya paduan, yang kedua menentukan daya paduan, seterusnya berkomunikasi tentang daya F apabila objek berada dalam keadaan. Okay, yang pertama waktu pegun di mana F sama dengan 0 Newton. Yang kedua bergerak dengan hal laju seragam, F sama dengan 0 Newton. Yang ketiga bergerak dengan pecutan seragam di mana F tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang melibatkan daya paduan jisim dan pecutan suatu objek. Okay, sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran, so jadi kita buat sedikit introduction lah ya. So tadi yang muka surat pertama kamu nampak ada jambatan gantung Langkawi atau Langkawi Sky Bridge, okey, terletak di puncak gunung Mat Cincang di Pulau Langkawi, Kedah. Okey, jambatan ini merupakan laluan pejalan kaki melengkung yang terpanjang di dunia. Okey, kemudian rentan jambatan sepanjang 125 meter digantung menggunakan 8 utas kabel pada satu pylon sahaja. Okay, walaupun pylon dengan ketinggian 81.5 meter dalam keadaan condong dan rentang jambatan itu melengkung, Langkawi Sky Bridge sentiasa dalam keadaan stabil. Okay, so jadi reka bentuk struktur jambatan ini telah mengambil kira tindakan daya luar seperti tiupan angin, pergerakan pelancong dan pengagihan beban. Semua daya yang dikenakan ke atas jambatan haruslah mencapai suatu keseimbangan bagi menjamin keteguhan struktur jambatan dan keselamatan penggunanya. Okey, seterusnya kenapa kita kena belajar bab ni ya? Okey, pertama kepentingan dia. Okey, jurutera dan pereka bentuk struktur perlu memahami dan mengaplikasikan konsep asas fizik seperti daya paduan, leraian daya dan keseimbangan daya semasa mereka bentuk sesuatu struktur yang unik. Okay, aspek-aspek ini penting bagi menjamin keteguhan struktur binaan sesebuah bangunan. Okay, seterusnya dari segi lensa futuristik, okay, seni bina futuristik menggabungkan pengetahuan dan kemahiran bidang fizik, okay, kejuruteraan, sains bahan dan pemikiran kreatif untuk menghasilkan struktur binaan di luar imajinasi biasa manusia. Okay, oleh itu, konsep dan prinsip fizik dalam tajuk ini merupakan asas kepada bidang seni bina futuristik. Okay, seterusnya kita pergi kepada bab yang 1.1 iaitu berkaitan dengan daya paduan. Okay, kita tengok rajah 1.1, okay, menunjukkan dua orang peserta yang sedang bertanding dalam suatu pertandingan tali-tali. Okay, di mana ada peserta A yang ini dan peserta B masing-masing menggunakan daya FA, okay, FA ni ke kiri dan FB ke kanan ke atas tali. Apakah yang menentukan sama ada bendera yang diikat pada tali itu berada dalam keadaan pegun atau bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan? Okay, apabila suatu objek yang pegun dikenakan dua daya yang magnitudnya sama pada arah yang bertentangan, objek itu akan kekal dalam keadaan pegun. Okey, so jadi maksudnya contoh kat sini daya ke kiri dengan daya ke kanan ni sama. So jadi dia akan dalam keadaan pegun. Okey, seandainya dua daya yang bertentangan bertindak dengan magnitude yang berbeza. Okey, contoh kat sini 10 Newton. Yang belah kanan 20 Newton. Okey, berbeza ya. So jadi apa yang akan jadi? Okey, objek itu akan bergerak pada arah yang lebih besar. So contoh tadi kat sini 20, ini 10, so dia akan ke kanan. Okey. Daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor 2 atau lebih. Okay, so dia tak semestinya ada 2, mungkin ada 3, ada 4, bergantung kepada situasi. Okay, yang bertindak ke atas suatu objek. Okay, kemudian kita tengok sini rajah 1.2 menunjukkan
tiga situasi yang dapat dilihat dalam pertandingan tarik tali antara peserta A dan peserta B. Perhatikan juga magnitud AFA dan FB yang diwakili oleh panjang anak panah serta gerakan yang dihasilkan. Okey, sekarang ni dia kata FA sama dengan FB. Contoh kalau katakan ni 10 Newton, FB pun samalah 10 Newton. So jadi daya paduan dia bernilai sifar ya. So maksudnya contoh tadi contoh ya, sini sekejap ya. Okey, contoh dekat sini. Okey, so contoh kat sini 10 Newton. Okey. Sini pun 10 Newton. Okey. So jadi FA, okay, biasanya cikgu tulis F1 lah. F1 campurkan dengan F2, dia akan sama dengan kosong. Okey. So maksudnya kalau sini 10 Newton. Okey, so jadi yang belah ni, yang FB ni akan jadi negatif 10 Newton. Okey. Dia akan sama. Tapi bertentang arah lah. Okay, negatif ni menunjuk dia bertentang arah. So jadi bila kita campurkan tu, so F1 nilai dia 10 campurkan dengan negatif 10, so kita akan dapat 0 Newton. So jadi bila 0 Newton, jumlah dia adalah sifar. Daya paduan dia adalah sifar. Okay, daya paduan. So dia dengan F lah. Okay, F, daya paduan dia maksudnya F lah. F sama dengan F1 campurkan dengan F2. Okey. So jadi kat sini dia daya paduan dia kita dapat sifar. So bila sifar dia pegul. Okey, untuk situasi yang kedua, okey, kat sini peserta A dia punya daya kurang ya. Okey, yang ni daya yang ke kanan ni banyak. So jadi daya paduan ke kanan, so pergerakan tali akan ke belah kanan. Okey, contoh cikgu tukar kepada pen dulu. Okey, so jadi contoh kat sini, katakan sini 20 Newton. Ini adalah 10 Newton. Okey. So jadi kita tahu F sama dengan F1 campurkan dengan F2. Bergantung kepada daya lah, ada berapa kat sini, dia dua daya je. Okey. So FA ni cikgu label sebagai F1, FB ni sebagai F2. So jadi F1 dia ke kiri kan. Okey, so ke kiri cikgu label sebagai negatif lah, negatif 10 Newton. Campurkan dengan F2 kat sini iaitu 20 Newton. Okey, 20 Newton. So jadi kita dapat sini positif 10 Newton. So jadi dia 10 Newton dan dia bergerak ke kanan. Ini daya paduan dia. F besar ni adalah daya paduan. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada situasi ketiga. So situasi ketiga. Okey, so untuk situasi yang ketiga, okey, F1 lebih besar daripada F2 FA lebih besar daripada FB. So jadi sebagai contoh, okey, so jadi katakan yang ini 20 Newton. Daya ini adalah 10 Newton. Okey. So jadi kita cari dia punya daya. Okey, F1 campurkan dengan F2. So jadi sini 20 campurkan dengan sebab dia ke kiri kan. Okey, so ke kiri cikgu letak sini negatif 20. Positif 10 lah kat sini kan. Okey, 10 Newton. So negatif 20 campur 10, so dapat negatif 10 Newton. So negatif ni menunjukkan dia ke belah kiri So dia ke belah kiri. Okey, daya paduan dapat negatif 10 Newton. Okey. Okay, seterusnya kita nak menentukan daya paduan. Okay, daya paduan merupakan hasil tambah vektor bagi daya-daya yang bertindak pada satu titik. Bagaimanakah daya paduan dapat ditentukan bagi dua daya yang bertindak ke satu titik? Okay, kita tengok situasi satu. Okay, dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang sama. Okay, so jadi kita tengok sini ada kaedah dan contoh penghitungan dia. Okay, pertama, magnitud dan daya paduan sama dengan hasil daya paduan. Okay. Kemudian arah daya paduan sama dengan arah bagi dua daya. Kemudian daya paduan dinyatakan dengan memberikan magnitud dan arah. Okey.
Okey, so kat sini kita tengok cara penyelesaian dia. Okey, kalau mula-mula kita buat satu titik, okey, satu titik. Ni satu titik. Okey. Sekejap. Okey, kita buat satu titik. Okey, F1 adalah 6 Newton. Okey, 6 Newton. Kemudian F2 bersamaan dengan 8 Newton. Okey, so jadi kita cari dari paduan F sama dengan F1 campurkan dengan F2. Okey, so disebabkan dia ke kanan, F1 adalah nilai dia 6 Newton campurkan dengan ke kanan lagi F2 iaitu 8 Newton. So jadi kita campurkan, kita dapatlah 14 Newton. So dia ke kanan ini magnitude dia. Magnitude dia 14 Newton ke kanan. Okey, 14 Newton ke kanan. Okey, kemudian untuk situasi kedua, dua daya bertindak ke atas objek pada arah yang bertentangan. Okey, so kat sini kita tengok ada dua daya, satu ke kiri dan satu ke kanan. So, jadi cara dia untuk menyelesaikan, okay, yang pertama kita buat satu titik. Okay, so satu titik ni kita labelkan sebagai F1 iaitu 8 Newton. Kemudian lagi satu titik F2, kita labelkan dia sebagai 6 Newton. So jadi kita tulis sini F sama dengan F1 tambahkan dengan F2. So jadi disebabkan ke kiri, okey, F1 ni ke kiri, so jadi kita letak label lagi negatif lah, label ke kiri sebab dia ke kiri negatif 8 Newton campurkan dengan F2 iaitu 6 Newton. So kita dapat sini negatif 2 Newton. So disebabkan dia negatif, dia kira ke kiri ke kiri. Okey, seterusnya kalau melibatkan daya yang bertindak ke suatu objek pada arah yang bertentangan antara satu sama lain. Okey, maksudnya dia macam ni tadi kamu jumpa situasi okey, yang ni kita tengok ni ke kanan, yang ni ke atas. Okey. Kalau tadi kamu tengok situasi dia, kebanyakannya bertentangan arah yang bertentangan saja. Yang ini dia berserenjang. Okey, ada berserenjang. Nanti kamu akan tengok yang melibatkan sudut. Okey, kalau dalam lukisan dia macam ni lebih kurang Okey, yang tadi tu kamu belajar kalau yang melibatkan arah ke kanan atau dia arah ke kiri atau arah yang sama F1, F2 macam ni. Okey, ini kalau macam ni. Okey, tapi kalau yang melibatkan macam satu arah ke kanan kemudian satu arah lagi ke atas. So macam mana nak selesaikan? So ni F1, ini F2. Okey. So cara nak selesaikan, kalau kita tengok sini, ke kanan ni adalah 8 Newton dan ke atas ni adalah 6 Newton. So cara dia yang pertama, mula-mula dia kata lengkapkan gambar rajah segi 4 sisi terdiri. Okey, so maksudnya kat sini kamu lukis dia punya ni garis putus-putus ni. Okey, buat segi 4 tepat dia. Okey. So jadi lepas kamu dah lukis, ni mesti berserenjang dan tepat lah. Okey. Kalau sini 6 Newton, ni 6 Newton lah. Kalau ni 8, 8 lah. Biasanya kalau kamu nak buat dalam bentuk skala pun boleh, tapi nanti cikgu akan tunjukkan lah cara dia. Okey, so jadi bila kamu dah dapatkan ni, okey, kemudian bila dah dapatkan ni, kita lukis dia punya garisan. Kita lukis garisan ni. Apa nama dia? Cikgu tak pasti apa nak ni apa dia punya daripada titik ni ke sini lah. Okey. So jadi bila kamu dah lukis, so jadi kita gunakan teorem Pythagoras untuk mencari nilai F ni. Inilah daya paduan dia. Okey, daya paduan dia. Okey. Daya paduan. So jadi 6 Newton, ini 6 lah, sini 6, ni 8. Okey, so ni 6, ni 8. So jadi kita guna teorem Pythagoras. Kalau sini 6, ini 8, kita akan dapat 10 Newton. Okey, kita guna teorem Pythagoras. So daya kat sini, daya paduan ni kita dapatlah 10
Newton. Okey, contoh lain, katakan ni F1 ni adalah 3. Yang ini pula atas ni cikgu lukis lebih kurang sebenarnya kena lurus lah. Okey, 3 Newton. Ini F2 dia adalah 2 Newton. Ni 4 Newton 4 Newton. So jadi kita lukis segi 4 tepat kat sini. Okey, so kemudian kita buat garisan dia. So inilah daya paduan dia. So ni 4 dan ni kira 4 lah. So kita guna teorem Pythagoras nak cari daya paduan dia ni. So ni 3, ni 3, ini 4. So ni dah tentulah adalah 5 Newton. So ini daya paduan dia adalah 5 Newton. Okey. Seterusnya biasanya soalan akan tanya berapakah sudut dia. Okey, sudut ni. Sudut dia ni. Okey, so jadi nak cari sudut dia ni, kita gunakan tangent. Okey, tangent. Okey, ni segitiga ni lah, segitiga ni. Okey, cikgu buat keluar. So jadi keluar macam ni lah. Okey, jadi macam ni. Okey, so ni tadi ni 8, ini 6. Okey, so theta ni bertentangan ni adalah opposite. Okey, opposite jadi lebih bagus sebagai O lah. Okey, bawah daripada theta ni nama dia adalah adjacent. Okey, so jadi kita gunakan TOA. Okey, TOA iaitu tangent theta sama dengan opposite bagikan dengan adjacent. So jadi opposite kita adalah 6, adjacent kita adalah 8. So dapat 0.75. Okey, so jadi nak cari sudut ni, theta sama dengan inverse. Kamu tekan shift tangent 0.75, kamu dapatlah 36.9. So sudut ni adalah 36.9. Okey, seterusnya kalau melibatkan dua daya yang bertindak kepada satu objek yang tidak berserenjang. Okey, yang tadi kita jumpa yang macam ni kan. Okey, berserenjang macam ni 90 darjah kan. F1, F2. Okey. Sekarang ni dia bukan 90 darjah, dia melibatkan sudut sengit sikit. Contoh dia macam ni lah. Ke kanan, dia ada sengit sini. Kalau dia melibatkan macam ni lah. Okey. Okey, saya padam dulu. Okey, so jadi macam nak buat. Tapi biasanya kita dia akan menggunakan pembaris lah, pembaris dan skala lah. Okey, contoh kalau kamu nak buat kat rumah pun boleh. Okey, so mula-mula okey, yang pertama mula-mula kamu gariskan dulu. Katakan 1 Newton 1 cm mewakili 8 Newton. Okey. So jadi kalau 8 Newton kita lukis 8 cm lah. Okey. So kat sini kamu lukis 8 cm. Okey, lukis 8 cm. Okey, dah lepas kamu lukis, kamu gariskan. Okey, lepas tu kamu buat bahagian sini. Katakan cikgu letak sini cikgu letak 6 lah 6 Newton. Okey. 6 Newton. So bila 6 Newton maksudnya kalau 6 Newton, okey, sorry, bukan 1 cm mewakili ni. Maksud 1 cm mewakili 1 Newton. Okey. So bila 1 cm mewakili 1 Newton, so tu sebab dia jadi kat sini 8 cm. Okey. So jadi kat sini cikgu nak letak dia sebagai 6 Newton. Contoh ni contoh. 6 Newton. So maksudnya cikgu lukis 6 cm. Sebab cikgu dah buat skala 1 cm bermula 1 Newton. So jadi 6 Newton bersamaan dengan 6 cm lah. So ni 6 cm. Okey. So untuk sudut ni tak kisah kamu nak lukis berapa sudut pun tak ada masalah. Okey. Contoh kalau cikgu dah lukis sini so cikgu mula cikgu lukis 8 cm. Okey, kemudian cikgu nak lukis 6 Newton 6 cm. So 6 cm cikgu lukis sahaja. Okey, sebab sudut ni cikgu tak kisah. Okey, so jadi sini cikgu letak 6 cm lah. Okey, 6 cm. Okey, so juga gariskan dulu. Okey, so 6 cm. So bila cikgu dah lukis ni, sudut ni tak kisah Okey, so kemudian bila dah dapat tu, okey, dah tepat dah tu, kemudian untuk nak cari daya paduan dia, paduan dia yang inilah. Okey, kamu dah lukis ni tadi, dah lukis ni. Okey, dah lukis ni. So jadi kamu ambil membaris, kamu gariskan garisan ni. Okey, gariskan. So jadi daripada titik ni ke titik ni kamu gariskan. Okey, ini cikgu punya lukisan ni memang sengit-sengit lah sebab cikgu tak membaris. So kalau kamu ada pembaris, okey, betul-betul. So kamu dah lukis, so kamu lukis saja macam ni. Inilah garis daya paduan dia.
So kamu ukur daripada sini ke sini. Katakan kamu dapat dah kat sini, contoh contoh. Katakan dah dapat kat sini 14 lah, okey, 14 cm. So maksudnya kalau 14 cm ni bersamaan dengan 14 Newton. Ni contoh sebab cikgu pun tak tahu aku dapat berapa kat sini yang sebenarnya. So jadi kamu akan dapat 14 Newton. So 14 Newton tu kamu dapat 14 cm, panjang dia kamu ukur ni dapat 14 cm. So bila 14 cm dia mewakili kepada 14 Newton. Okey. Kemudian untuk sudut pula, sudut ni dia memang tak boleh buat cara yang macam tadi lah, guna sin atau cos atau tangent. Jadi kamu kena guna protractor. Okey, guna protractor macam biasalah, kamu letak sini, ukur. Katakan sini dapatlah 120. Ni contoh, okey. So jadi kamu boleh cuba buat di rumah lah, okey. Okey, seterusnya kita nak gunakan kaedah segi empat selari daya ya. Okey, so jadi mula pilih skala yang sesuai untuk melukis dari cm lah. So tak kisahlah berapa-berapa. Biasanya kita ambil yang lebih mudah-mudah lah. Contoh 1 cm mewakili 1 Newton. Senang nanti kita nak convert. Okey, so jadi yang pertama contoh tadi kita ambil tadi sini 8 Newton kan. Okey, sini 8 Newton. Ni contoh kita letak 8. Ni terpulang kepada kamu untuk nak lukis ni. Nak tak 8 boleh, 10 boleh. So contoh ni cikgu letaklah 8 Newton dengan 6 Newton. So 8 Newton ni mewakili kepada 8 cm. Dan untuk 6 Newton ni mewakili kepada 6 cm. Dan sudut ni tak kisah kamu nak letak berapa. Maksudnya kamu lukis macam ni, lukis mula 8 cm. Okay, lepas tu kamu main lukis je ke atas. So jadi sudut ni kamu tak pertimbangkan berapa, 20 ke 30 ke terpulang. So ni 8 cm, ini 6 cm. Okay. Kemudian kamu gunakan jangka lukis, letak kat jarum yang panjang yang apa tu? Yang bentuk tajam tu. Okey. Kamu buat bukaan dalam lebih kurang sebabkan sini 8 apa ni? Ini 6 cm kan? Okey, ini 6 cm. So jadi kamu buat ukuran buka lebih kurang 6 cm. Kamu letak yang jarum tajam tu, kemudian kamu tandakan belah sini. Okey. Tandakan dia belah sini. Okey. Lepas tu kamu ambil seterusnya yang ini 6 cm tau. Okey. Yang ini 6 cm. Okey, kamu tandakan lingkup. Lepas tu kamu benda yang sama juga, cuma panjang dia 8 yang ini. Lepas tu kamu letak yang tajam tu kat sini. Okey, letak kat sini ni. Okey, kemudian kamu buat 8 cm. Okey, tanda. So bila kamu dah dapat cross 8 cm tu, kamu gariskan. Okey. Cuma macam cikgu punya ni sengit-sengit lah. Okay, tapi kamu akan dapat macam ni sebenarnya. Okay, kamu tanda kat sini. Mula kamu letak jarum kat sini. Ini 6 cm lah. Okay, 6 cm. So kamu tanda kat sini 6 cm. Kemudian yang ni kamu letak jarum, kamu tajam tu kat sini. Okay, lepas tu kamu tanda sini 8 cm. Okay. Kemudian dah dapat ni kamu gariskan ni. Okay, gariskan. Bila dapat gariskan ni, inilah daya paduan yang kamu akan dapat. Okey. So katakanlah kamu dapat sini 17 cm. Okey. So bila 17 cm tukar kepada Newton, dia akan jadi 17 Newton. So jadi inilah dia punya daya paduan dia. Okey, kemudian untuk cari sudut theta dia pula, kamu ukur pakai protractor, dapatlah sudut theta ni. Okey. Okey, seterusnya kita sambung. Kat sini dia kata daya paduan. Okey, daya paduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. Okey, so dia kata kat sini gambar raja jasad bebas suatu objek ialah gambar raja yang menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas objek itu sahaja. Okey, contohnya ada apa ni? Di buku ni ada dua daya, satu ke atas kita labelkan dia sebagai R atau dinamakan sebagai tindak balan normal daripada meja. Dan yang ke bawah ni kita namakan sebagai berat buku. Okey, ini untuk objek yang berada dalam keadaan pegun di atas meja. Okey. Kemudian daya yang dilabel merupakan daya yang bertindak ke atas buku, manakala daya yang ke atas meja tidak ditunjukkan. Okey, manakala daya ke atas meja tidak ditunjukkan. Okey, kemudian raja 1.4 menunjukkan gambar raja jasad bebas bagi sebuah beg di atas condong. Okey, ini bentuk bukan condong. Okey, dia secara orang kata apa ni? Secara mendatar lah. Okey. Yang ini ada condong. So bila ada condong, okey, ada
berat-berat lain yang kita kena pertimbangkan ya. Okey, yang pertama, okey ni daya tindak balas daripada ni. Dan ni kita namakan R, tindak balas normal dari permukaan satah condong. Okey, daripada satah condong. Okey, kemudian berat beg berat beg daripada sini tengah ni ke bawah. Okey, kemudian tindak balas normal daripada penahan. Okey, ni ada penahan ni kan. Okey, so dia daya. So ada 3 daya. Okey, satu ke atas, okey, tindak balas normal daripada blok ni. Kemudian ke bawah ni adalah berat, dan N ni adalah tindak balas daripada penahan yang belah sini lah. Okey. Okey, manakala untuk apabila mempertimbangkan kesan daya paduan ke atas suatu objek, gambar rajah jasad bebas bagi jasad itu sahaja yang perlu dilukis. Okey, rajah 1.5 menunjukkan 2 contoh gambar rajah jasad bebas bagi trailer dan roket. Okey. So maksudnya bukanlah kamu kena lukis lori ni semua. Okey, kamu punya hanya perlu lukis satu titik saja. Contohnya macam lori ni kan. Okey, cikgu tukar color pen sekejap. Okey, so ini satu titik. Okey, satu titik. Okey, ni adalah lori Okey, so yang pertama titik ni ada tindak balas normal ke atas. So yang ini tindak balas normal R. Okey, kemudian daripada sini juga, daripada lori ni juga ada berat di ke bawah ni, iaitu berat. So jadi daripada titik ni kita lukis W berat. Okey, W besar lah. Okey, weight. Okey, kemudian dia ada daya tarikan ke depan ni. Okey, so jadi ni F1 juga daripada F1. Kemudian lagi satu lagi daya geseran, okey, ke kiri. Okey, so jadi friction. Okey, simbol F kecil ni lah. Okey, kat sini ada 4 daya lah. Daya tindak balas normal, berat, daya ke depan, okey, daya tarikan lah. Dan F kecilnya adalah daya geseran. Okey, manakala untuk roket pula, okey, kita lukis satu titik. Okey, satu daya ke atas ni. Okey, daya tujar lah. Okey, daya ke atas. Okey, kemudian lagi satu adalah rintangan udara ataupun berat roket lah. Okey, yang ke bawah ni adalah roket. So ni F, ini B. Okey, so jadi ini nama dia yang cikgu lukis ni, nama dia adalah gambar rajah jasad bebas. So kamu ke depan dia lukis macam ni untuk pertimbangkan F1, F2 atau berat atau friction dan sebagainya. Seterusnya kita nak bincangkan tentang hukum gerakan Newton kedua. Okey, boleh diukurkan sebagai F sama dengan MA. So F ni daya, M ni jisim dan E ni adalah kejutan. Okey, so jika suatu objek mengalami beberapa daya dan pada satu masa, F mewakili daya paduan. Okey, F ni mewakili daya paduan, so campur F1 campur F2 lah, okey, atau bergantung kepada daya tu ada berapa. Okey. Kemudian rajah 1.6 menunjukkan maklumat tentang magnitud daya paduan bagi objek dalam keadaan gerakan yang berlainan. Okey, jadi nantilah, ini sekarang kita fokus yang untuk yang ni. Okey, sekarang objek dalam keadaan bergun. Okey, di mana H laju sama dengan kosong, V sama dengan kosong. Okey, laju bergun ni maksudnya tak bergerak lah. Kemudian percikan dari kosong dan daya paduan juga adalah kosong. Okey, so jadi kalau cikgu lukis gambar rajah bebas. Okey, so dia tak bergerak ni, kereta ni tak bergerak. So dia rajah bebas, so satu daya ke atas. Okey, so kita namakan sebagai R. Dan yang satu daya ke bawah, iaitu berat kereta. Jadi daya paduan sama dengan R campurkan dengan W. Okey, so jadi daya paduan ni, F ni daya paduan lah. Okey, so F ni sama dengan MA. Okey, so jadi so bila F ni dia tak bergerak, A dia percutan dia sama kosong kan. So jadi F sama dengan MA. So A tu dia dah kosong, so dah akan jadi F tu kosong lah. Okey, so jadi F tu kosong. Okey, R. Okey, biasanya W ni kan dia bertentang arah, so dia akan jadi negatif. Okey, so jadi R sama dengan W. So bila negatif, bila sama jadi positif lah. Okey, so R sama dengan W. Maksudnya tindak balas normal sama dengan V. Okey, seterusnya
berkaitan dengan objek bergerak dengan laju seragam ya. So laju seragam, so apabila laju seragam, pecutan adalah bersama dengan sifar. So jadi apabila A sama dengan kosong, so jadi F sama dengan MA. So jadi A ni jadi kosong lah. So M darab dengan kosong, so dia akan jadi kosong Newton. So itu sebab jadi F sama dengan kosong Newton. Okey, untuk kalau kita buat gambar rajah bebas untuk kereta ni, okey. So kereta ni yang ke atas ni daya tindak balaslah R, okey. Okey, lepas tu yang ke bawah ni adalah berat. Okey, berat kereta. Okey, kemudian yang ke depan ni, ke depan ni, okey, daya tujah enjin. Okey, so jadi kat sini daya tujah enjin T. Okey, dan ke belakang ni daya geseran, okey, friction, okey, F. Sebab biasanya simbol kita buat F kat sini ya. So jadi kita akan dapat 4 daya kat sini, okey. Okey, ini untuk gambar rajah bebas je lah, okey. Kemudian objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey, so jadi bila pecutan seragam, laju semakin bertambah, okey, semakin bertambah. Kemudian pecutan tidak sama dengan kosong dan daya paduan juga tidak sama dengan kosong. Dia ada nilai lah. Okay, so jadi untuk yang ni kalau kita buat gambar rajah bebas dia, dia akan sama juga lebih kurang macam ni. Okay. Cuma untuk daya paduan dia, daya paduan dia yang ke depan ni lah. Okay. Daya paduan dia, okay, sama dengan gambar rajah dia sama macam ni. Okay, cuma untuk daya tujah dia, daya paduan dia, okay, F sama dengan, okay, daya tujah ni, daya tujah enjin, okay, tolakkan dengan daya geseran, okay. So kita akan dapat punya daya paduan, okay, MA lah, kita sama dengan MA. Okay, so dia tak sama dengan sifar. Okey, kemudian kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, bahagian seterusnya. Okey, soalan seterusnya kita buat contoh. Okey, contoh. Okey, dia bagi tahu sini rajah 1.7 menunjukkan sebiji buah kelapa berjisim 2 kg. Okey, so jisim dia 2 kg yang sedang jatuh dengan pecutan 9 meter per second negatif 2. Okay, lakarkan gambar rajah bebas bagi buah kelapa tersebut. So jadi kita mula-mula macam nak lukis, so kita buat satu titik. Okay. Daya yang ke bawah ni, okay, daya ke bawah ni kita panggil sebagai berat. Okay, W lah. Okay, okay, kemudian dia ada daya tindak balas, okay, atau rintangan udara. Okay, ada rintangan udara. Okay, so R. Ini dia punya gambar rajah jasad bebas. Okay, so kalau so tu untuk yang B lah. Okay, soalan B pula. Okay, soalan B, okay, dia kata hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas buah kelapa. So yang pertama, kita kena pasti berapa jisim dia. Okay, jisim dia tadi 2 kg dia bagi, dan pecutan sama dengan 9 meter per second itu. So kita guna formula F sama dengan MA. So jadi masukkan dia dalam persamaan. So M sama dengan 2, A dia sama dengan 9, so dapatlah 18 Newton. Okay. Kemudian soalan C, nyatakan arah daya paduan tersebut. Okay. So buah kelapa itu memecut ke bawah, maka arah daya paduan adalah ke bawah. Okay, soalan D ya. Soalan D, berapakah magnitude? Okay, soalan D, berapakah magnitude rintangan udara yang bertindak ke atas buah kelapa dengan pecutan graviti sama dengan 9.81. Okey.
So jadi kita buat gambar rajah bebas dulu. Okay, ini rintangan udara. Ini adalah berat W. So, jadi F sama dengan, siapa yang lebih besar? W lebih besar kan? So W tolakkan dengan R. So jadi kita nak cari R ni lah. Okay, so jadi F ni tadi MA kan? Okay, so tadi MA kita dapat 18 kan? Okay, kita dapat 18. Yang tadi tu F sama dengan MA yang kita jawab soalan C tadi. Okay. Kemudian W ni weight sama dengan mg. So jadi mg, so M kita tadi 2 kg. Okay, masukkan 2. Kemudian nilai G kita 981. So the weight kita dapat 19.6 62. Okay, 19.62 tolak dengan R. Okay, so R ni kita bawa ke sebelah sana, 18 bawa ke sebelah ni, so ditolak. So R sama dengan 19.62 tolakkan dengan 18. Okay, so kamu akan dapat 1.62 Newton. Okay, so itu untuk soalan B. Okay, seterusnya soalan nombor 2. Okay, seorang penumpang berjisim 60 kg dalam sebuah lift. Okay, lakarkan gambar rajah jasad bebas menggunakan simbol W berat penumpang untuk berat penumpang dan simbol R untuk tindakan normal daripada lantai lift itu. Okay, so jadi kita buat satu titik. Okay, kita buat satu titik macam ni, macam biasa. Okay, yang ke bawah ni adalah dia punya weight dan ke atas ni adalah dia punya daya tindak balas R. Okay, so kemudian kita pergi ke soalan B. Okay, dia kata dalam keadaan pegun. Okay, so magnitude cari. Hitungkan R apabila dalam keadaan pegun. Okay, so jadi bila dia dalam keadaan pegun, daya paduan adalah sama dengan kosong. Okay, F sama dengan kosong. So maksudnya R dengan W nilai dia adalah sama. Okay, so jadi untuk yang B ni, so F sama dengan W tolakkan dengan R. W ni yang ke bawah ni lah. Okay, W dan R ni adalah ke atas. Okay, so jadi F ni sama kosong. So kosong W tolak R. So kenapa tolak ni? So jadi tolak sebab dia bertentangan arah. So dah R pindah sebelah, so dia akan jadi W sama dengan R. Okay, so jadi R sama dengan W. R sama dengan W. So jadi W sama dengan mg. So R sama dengan mg. So M dia tadi 60, G dia 9.81. So kita dapatlah 588.6 Newton. Okay. Okay, sekarang kita pergi ke soalan 2. Okay, sekarang dia kata bergerak ke atas dengan pecutan 1.2 ms negatif 2. Okay, so dia maksudnya dia naik ke atas. So jadi bila naik ke atas, R ni lebih besar. Okay, R ni lebih besar, nilai R lebih besar daripada W. Okay, so jadi daya paduan F sama dengan R tolak W. Okay, kenapa R tolak W? Sebab dia naik atas kan. So jadi maksudnya R ni lebih besar daripada W. So jadi dia akan jadi RF dengan R tolak W. So jadi F ni akan jadi MA. Okay, R ni kita tahulah, kita nak cari nilai R tadi kan. Kita tolakkan dengan W lah. W tadi mg. So jadi nilai dia tadi kita dah cari dah 58.66 Newton. Okay, 5888. Cikgu nak lukis pun space tak ada kan. Okay, so nilai ni, okay, nilai 588.6. So kita, okay, kalau kamu tengok ni R tolak W, yang ni lah R tolak W. MA, ni sudah jadi MA. Okay, so W ni tadi kita ambil ni nilai dia, so ni negatif 58.6. M ni tadi kita dah cari dah tadi, bukan dia dah bagilah M ni tadi 60. So 60. Okay, A nilai dia 1.2 ni dia bagi dah 1.2. So jadi jumlahkan ni kita dapat 72. So 588.6 pindah sebelah. Dan sebelah sini dah jadi positif. So dapat 588.6. So kita tambahkan dua-dua ni.
Okay, kita tambah dua-dua ni kita akan dapat 600.6 Newton. Okey. Okey, kemudian nombor 3. Okey, nombor 3 bergerak dengan laju seragam 8 meter per second. Okey, so jadi bila bergerak dengan laju seragam, maksudnya A adalah sama dengan sifar. Okey, so jadi bila A sama dengan sifar, F sama dengan kosong. Okey, so jadi bila F sama dengan kosong, so F sama dengan dia tak cakap dia bawah ke atas kan. Okay, tapi kita boleh, dia tak kisahlah dia naik atas ke bawah ke. So assume benda ni dia turun bawah lah, contoh dia turun bawah. So jadi W lebih besar. So W tolak dengan R. So jadi F dia kosong. So W ni tolak R. So pindah sebelah dia akan jadi positif. So jadi W sama dengan R. So sama dengan ni lah. Okay, W sama dengan R. So jadi R sama dengan 58.6 Newton. Okay, kemudian nombor 3, contoh 3. Okay, dia kata kat sini rajah 1.10 menunjukkan sebuah troli berjisim 1.2 kg di atas meja ditarik oleh pemberat sebuah takal. Okay, troli itu bergerak dengan kecepatan 4 meter per second dan mempunyai geseran 6 Newton. Okay, so sekarang dia tanya lakarkan gambar rajah jasad bebas. Okay, so untuk melakarkan jasad bebas, okay, sekarang kita fokus kepada yang kat sini dulu. Okay, so kalau kamu nak lukis kat sini pun boleh. Okay, so jadi yang kat atas ni adalah daya tindak balas, so R. Okay, kemudian yang ni yang ke bawah ni adalah weight W. Okay, lepas tu ada T, tension, atau dalam bahasa Melayunya tegangan benang lah. Okay, tegangan benang datang daripada pemberat sini, so T. Okay, kemudian yang kat sini ke kiri ni adalah daya geseran. Okay, daya geseran. So jadi ini adalah dia punya daya. Kita akan nampak macam ni lah. Okay, kemudian tu baru satu sistem. Ni sistem yang kedua kat sini pula. Okay, ada daya. Okay, daya ni T ni ke kanan tadi. Yang ni T dia adalah ke atas, datang daripada troli ni. Okay, so T. Okay, kemudian yang ke bawah ni, adalah yang ke bawah ni adalah weight ya. So inilah dia punya gambar raya bebas. Okay, so ke atas T, ke bawah adalah B. Okey, kemudian kita pergi ke soalan B. Bandingkan berat troli W dengan tindak balas R. Okey, so so dia suruh bandingkan ini ini. Okey. So jadi kita baca kat sini dia bergerak ke kanan kan. Okey. Untuk bila dia berada di atas meja ni, okey, dia punya tindak balas ke atas dengan yang ke bawah ni adalah sama. Okey, berat troli W, okey, yang ni lah, W dengan R ni adalah sama. Okey, kemudian C, hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas troli. Okey, so daya paduan dia adalah kita guna formula F sama dengan MA. Okey, jisim ni dia bagi tahu 1.2, so masuk ke 1.2. Okay, A nilai dia 4. Okay, so 1.2 darab 4, so kamu akan dapat 4.8 Newton. Okay, so kamu akan dapat sini 4.8 Newton. Okay, kemudian kita pergi soalan D pula. Okay, untuk soalan D, okay, dia tanya hitungkan tegangan benang yang menarik troli ya. Okey, so tegangan troli tadi, so jadi sini kita guna lukis balik dia punya gambaran yang bebas tu.
Okey, yang ini adalah T. Okey, yang ini friction, bila geseran. Ini adalah R dan ini adalah W. Okey, yang kat atas ni adalah T. Okey, yang ke bawah ni adalah W. Okey. Okey, so kalau kita tengok yang bahagian sini ya, untuk yang sistem yang pertama ni. Okey. Untuk yang sini, daya paduan dia sama dengan F sama dengan T ni lebih besar. So T tolak dengan friction atau daya geseran. Okey. So F ni tadi sama dengan MA yang kamu cari tadilah. Okey, 4.8 tadi yang dapat kan. Okey. Okey, 4.8. Okey, kemudian T kita tak tahu. T ni lah yang nak cari. Kemudian tolak dengan daya geseran. Okey, daya geseran ni dah bagi tahu dah sini, 6 Newton. So ni adalah 6. Okey, so jadi nilai T, okey, T sama dengan negatif 6 pindah sebelah dia akan jadi tambah. So jadi 4.8 tambahkan dengan 6. Okey, so kamu akan dapat 10.8 Newton. Okey, so jadi itulah pentingnya kamu kena lukis gambar raja bebas ni. Okey. Kalau kamu tak dapat lukis, susah kamu nak buat persamaan ni. Yang pertama untuk soalan ni kamu kena buat persamaan dia. Bila dapat persamaan senang kamu nak buat jawapan dia. Okey, kemudian kita buat soalan yang terakhir E. Okey. Dia tanya berapakah jisim bagi pemberat M? Okey. Okey, so jadi kita nak cari jisim pemberat yang inilah, okey, jisim ni. Okey, so jadi kita tengok sistem yang ini ya. Sistem yang ini. Okey, so untuk yang ini daya paduan dia F sama dengan W tolakkan dengan A. Okey. So F dia ni sama MA kan. So MA okey, jisim dia tak tahu. So jadi cikgu tulis MA. W ni mg tolak dengan T ni nilai dia 10.8. Okey, 10.8. Okey, kemudian nilai A ni tadi, nilai A dia bagi tu pecutan dia adalah 4. Okey, so jadi masuk 4 ni, so dia akan jadi 4M. Kemudian ni M dia tulis M. Okey, G nilai dia adalah 9.81. Okey, G nilai dia 9.81. Okey, tolakkan dengan 10.8. Okey, so jadi ni pindah sebelah. Okey, so jadi cikgu ni pindah sebelah sini. Yang ini pindah sebelah sini. So jadi dia akan jadi 10.8 sama dengan 9.81 tolakkan dengan 4 meter. So tolakkan 9.81 tolak 4 meter, kita akan dapat 5.81. So ini 5.81 meter. Okey, jadi nilai M sama dengan M sama dengan 10.8 bagikan dengan 5.81. Okay, bagikan dapatlah 1.86 kg. Okay, so inilah jawapan dia. Okay, sekian. Terima kasih.